صدري ولساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan kepada kita dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesihatan yang baik untuk kita terus beristiqamah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ma'ruf, meninggalkan perkara-perkara keji. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada tengah hari Jumaat ini, insya-Allah sedikit sebanyak kita berkongsi, kita bermuhasabah dalam kita fatrah dalam bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, yang ketika mana para hujaj sedang berada di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadah rukun Islam yang kelima sebagai satu kewajipan sebagai seorang Muslim. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata Aidil Adha adalah hari yang mana kita untuk disunatkan dalam fiqh Syafi'i, hukumnya kita melakukan ibadah korban ataupun udhiyah, hukumnya adalah sunat muakkad, yang mana asal pada Aidil Adha, adha tu asal perkataan daripada udhiyah. Udhiyah itu merupakan satu pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Muslim yang dia berhajat atau dia sekadar untuk bersedekah, untuk melakukan ibadah korban. Ada satu pengorbanan daripada hasil rezeki yang dicari selama ini untuk diberikan kepada mereka-mereka yang fakir miskin, beri makan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Adapun udhiyah, pengorbanan ataupun kita melakukan ibadah korban, juga dikatakan ibadah korban. Korban itu berasal dari kataan bahasa Arab qaruba, maksudnya hampir. Apabila kita melakukan ibadah korban itu, secara khususnya kita ini nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa kita menginfakkan harta kita, kita mengeluarkan harta kita ini untuk melakukan ibadah korban satu bahagian ataupun satu ekor, bukan itu sahaja pengorbanan itu saja, tapi yang paling penting qurba, korban untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah dikarenakan kita sebelum ini kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, adapun kita sentiasa datang ke masjid dan surau untuk mendengar kuliah, maka kita melakukan ibadah korban ni sebagai satu perantaraan untuk kita ni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Katakanlah, sesungguhnya amalan-amalan baik hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya tuan-tuan, apabila kita melakukan ibadah korban, kita mengeluarkan harta kita ini, kita sedekahkan, kita keluarkan dalam mendapat pahala sedekah, dalam masa yang sama kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja kita nak mendekatkan diri kita yang keluarkan duit harta kita, tetapi yang paling penting kita niatkan bukan kita sahaja, tetapi kita niatkan dengan ibadah korban tu kita nak dekatkan keluarga kita, ahli keluarga kita, anak cucu kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkinlah anak cucu kita sebelum ini susah untuk lekat datang ke masjid, dengan izin, dengan barakah dan hidayah Allah SWT, maka anak itu bila kita melakukan ibadah korban dengan izin Allah SWT, dia rasa dekat dengan masjid dan dekat dengan Allah SWT. Itulah pada hari ini kita lihat masyarakat remaja-remaja Islam pada hari ini, bagaimana mereka ini semakin jauh dengan Islam, semakin jauh dengan syariat Allah SWT. Pergaulan antara lelaki dan perempuan bebas, berduduk di sisi, hisap rokok dan sebagainya. Jadi dengan cara ini adalah untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dengan kita bersedekah dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah korban. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, bila saya sampai tadi, saya lihat di papan kenyataan, alhamdulillah, saya lihat ramai yang melakukan ibadah korban untuk pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini, alhamdulillah. Dan ada yang kesempatan bagi mereka yang nak teruskan ibadah korban, lebih baik lagi. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, timbul persoalan bila kita nak pada masuk musim haji kita untuk sembelih korban, adakah kita kena utamakan di Malaysia ini, ataupun ada pada sekarang ni kita buat ibadah korban di negara-negara jiran, umat Islam yang minoriti, yang miskin dan sebagainya. Tidak menjadi masalah kalau sekiranya kawasan ini dah penuh, dah fit dah, untuk contohnya masjid kata buat 20 ekor, dah fit dah untuk nak masuk nama. Jadi kita ni sebaik-baiknya kita cuba buat ibadah korban tu, kita sedekah kepada saudara mara kita yang berada di negara-negara yang mereka ni minoriti, sebagai orang Rohingya, Kemboja, kaum Champa di Kemboja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, itu lebih baik dan lebih afdal. Sekiranya ada persoalan, boleh tak ustaz kita sedekahkan, kita beri daging ibadah korban itu kepada orang bukan Islam? Pada asalnya adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkad, dan ulama mengatakan harus untuk memberi kepada orang bukan Islam. Tetapi kita kena fikir fi aulawiyat, kita memfikirkan keutamaan. Kita nak dekatkan diri kita kepada Allah SWT tu, daging korban itu kita nak beri kepada siapa? Terutamanya kita kena beri keutamaan kepada saudara mara kita yang paling dekat, pada orang fakir-fakir miskin, fakir-fakir miskin, dan mengutamakan saudara-saudara kita yang berada di luar negara, yang dalam keadaan susah nak dapat daging. Contohnya setahun sekali nak makan daging. Jadi itulah keutamaan umat Islam apabila saluran duit itu dan buat ibadah korban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghubungkan kasih sayang kita sesama Islam. Itu yang adalah yang terbaik. Adapun di kalangan yang diharamkan berikan daging korban kepada orang bukan Islam, ialah apabila daging korban itu seseorang itu berniat nazar. Berniat nazar, maka dia tidak boleh memberikan daging korban yang dinazarkan itu, tidak boleh berbagi kepada orang bukan Islam, adalah hukumnya adalah haram. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita lihat bagaimana umat Islam pada hari ini dapat mengerjakan ibadah haji. Adapun kita yang belum sampai ke sana untuk sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh tuan-tuan, puan-puan, bila saya lihat paper semalam, bagaimana seorang penjual sate ikan, bukan sate kambing, sate ayam, bukan, sate ikan, dia mengumpulkan selama 3 bulan. Ini kes, selama dia kumpul duit selama 3 bulan, dia dapat melakukan ibadah umrah. Itu contoh. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, bagaimana seseorang mengumpulkan duit sebanyak RM1 sehari, untuk mengumpul dengan niat melakukan ibadah haji dan menjadi tetamu Allah SWT dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul selama 30 tahun, sehari RM1, sebulan RM30. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, kita pada hari ini, kita lihat bagaimana mereka, saya maaf cakap secara umum, bagaimana mereka yang merokok, bagaimana mereka mengatakan kewajipan bagi mereka mengeluarkan RM10 hingga RM15 hingga RM20 sehari untuk menghisap sekotak rokok. Bayangkan
kalau sehari RM15, RM20 kita kumpul, daripada kita membeli rokok, menghisap rokok tak ada apa-apa faedah, sehari RM20, sebulan dah berapa? Sebulan dah 600. Dan 600 itulah dikumpulkan untuk setahun. Dalam setahun dah dapat berapa dah? Kita kali pula 5 tahun, maka kita dah boleh menunaikan haji dengan pakai package yang selesa. Kalau kita mengikut tabung haji mungkin 10k. Kalau kita ikut travel, ikut package, ada 25,000 ke atas. Maka kita dah jadi kewajipan, kemampuan kita untuk mengerjakan ibadah haji. Pada hari ini tuan-tuan puan-puan, fikirkanlah. Saya nasihat bagi mereka yang hisap rokok, kalaulah anda mati, masuk dalam kubur, apakah anda akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan anda mampu simpan duit itu untuk melakukan ibadah haji. Kita tidak ada menjadi alasan, ya Allah, aku tidak sempat untuk melakukan ibadah haji, tak cukup duit. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus kita fikirkan. Supaya apa? Supaya kita dalam kubur, bila Allah SWT kau buat solat haji macam mana? Saya tak sempat, ya Allah, tak sempat kat dunia tu nak kumpulkan duit ni. Tapi dalam masa kat dunia, dia mampu membeli RM15, RM50 sekotak rokok untuk hisap dalam sehari, dan bagi pada kawan-kawan sedekah lah katakan. Tuan-tuan, bagi mereka yang hisap rokok, tiada hujah bagi kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala alasan kamu tak boleh melakukan, tak mampu untuk mengerja ibadah haji. Elaklah tuan-tuan, kita tinggalkan benda-benda mungkar, benda-benda yang merosakkan. Kenapa? Bila kita tak cukup rukun Islam yang 5, bagaimana kita nak dimasukkan dalam syurga Allah SWT? Bagaimana kita nak bertemu dan menatap wajah Allah dan menatap wajah Nabi Muhammad SAW? Sedangkan kita mampu kat dunia lagi, kita boleh mampu melakukan ibadah haji, tetapi kita menangguhkan, kita buat perkara-perkara yang lebih merosakkan diri kita, dan kita keluarkan duit itu sehingga melararkan diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut ini sebagai satu peringatan. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita dah dapat mengerjakan ibadah haji, kita rasa selamat sebab kita telah menunaikan 5 rukun Islam, dan ibadah-ibadah lain pun kita melakukannya. Dan ada seorang syekh, dia bekerja. Bila ditanya, Tuan Syekh, berapa kalikah kamu pergi melakukan ibadah haji? Saya melakukan ibadah haji selama 35 kali. Dia kata dia punya gaji tu dia bahagi 4. Yang pertama, untuk menyara nafkah anak isteri. Yang kedua, belanja kawan-kawan. Yang ketiga, beri sedekah dan sebagainya. Dan yang keempat, simpan untuk simpanan pergi mengerjakan haji. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, dengan berkat itu, 4 perkara disimpan ini, dia mampu melakukan ibadah haji sebanyak 35 kali. Kita tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, kita fikir-fikirkan, kita nak melakukan, kita ni masih mampu rasa sihat untuk pergi ke sana. Jadi kena ada niat, qasad, kena ada niat di hati untuk melakukan ibadah haji dan berkunjung di Baitullah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. insya-Allah ada jalannya, insya-Allah ada highwaynya. Allah akan permudahkan urusan kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu muhasabah untuk kita pada hari ini, mudah-mudahan pada tahun ini kita cuba usaha. Bagi mereka yang muda, bagi mereka orang-orang yang muda baru bekerja, simpan dengan hasrat. Kenapa? Ibadah haji merupakan ibadah berjalan kaki. Tawaf menggunakan kaki, sa'i menggunakan kaki, pergi niat mikot pun kaki dan sebagainya, pergi Mina jamrah pun dengan kaki. Jadi kalau orang muda berniat daripada awal untuk pergi haji dengan usia yang sihat, dia ada kelebihan di sisi Allah SWT, iaitu apabila seseorang itu Allah SWT memberikan kesihatan yang baik, muda pergi haji, Allah SWT melapangkan waktu dia. Sebagai contoh, bagaimana
pengalaman pergi mengadakan ibadah haji pada 2013, bagaimana seorang ustaz yang berasal dari Perlis yang sedang berada ketika itu di Mina, di Mina dalam satu kemah, tidur sebelah-sebelah sebagainya. Ayah dia sedang sakit. Dalam masa yang sama, dia menolong seorang pakcik yang uzur, bukan sahaja mandikan sehingga membasuh qada hajat pakcik tersebut. Dalam masa yang sama, ayah dia sakit. Dalam masa ayah dia sakit, dia tolong pakcik ni mandikan, basuh najis pakcik ini sehingga pakcik itu sihat. Bila dia buat ibadah macam tu dalam musim haji, tak semena-mena Allah memberi kesihatan yang baik kepada ayah dia. Daripada ayah dia tak boleh berjalan untuk pergi jamrah, ayah dia boleh jamrah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu taala, ibadah berhaji bukan ibadah melakukan ibadah berjalan kaki, bahkan ibadah haji adalah ibadah mensatukan umat Islam. Dan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nak dapat haji mabrur bukan sahaja kita beribadah haji, tetapi kita kasih sayang sesama umat Islam. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebanyak perkongsian pada tengah hari ini memberi satu impak yang baik. Kita fikirkan apa yang saya sebut tu, bukan nak salahkan, tidak, tapi kita berubah. Kita ada tempoh untuk berubah supaya apa? Ibadah haji mesti kita lakukan, kita niatkan untuk tahun-tahun pada akan datang. Sekadar itu saja apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kekurangan saya minta banyak-banyak. Sekadar itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.